Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada kali ini tajuk kita dalam perkongsian daripada kitab Akhlaq al-Ulama, sebuah kitab karya hadis yang dihasilkan oleh seorang tokoh hadis yang agung ataupun al-muhaddithin al-kibar, salah seorang tokoh yang tergolong dalam para ahli hadis yang agung pada zaman salafus salih, iaitu al-Imam Abu Bakar al-Ajurri, yang lahir pada tahun 280 Hijrah dan wafat pada tahun 360 Hijrah. Kitab Akhlaq al-Ulama ini kita teruskan dengan pembahasan pada hari ini dalam tajuk yang saya berikan, iaitu sifat-sifat yang tidak sesuai ataupun yang seharusnya dijauhi oleh para penuntut ilmu. Adapun dalam kitab beliau ini, tajuk yang beliau berikan ialah Kitab Akhlaqil Alim Al-Jahil Al-Muftatini Bi'ilmih. Tajuk berkenaan dengan akhlak-akhlak seorang alim yang jahil, yang terfitnah dengan ilmunya. Apa yang kita dapat faham daripada tajuk yang diberikan oleh pengarang kitab kita ini, Al-Imam Abu Bakar al-Ajurri ini, dia seolah-olah ingin menyampaikan kepada kita bahawa seorang yang berilmu itu jangan terpedaya dengan ilmunya, sehingga kan dia menyangka dirinya berilmu, tapi rupa-rupanya dia masih lagi dibelenggu dengan kejahilan, dengan sebab dia masih dibelenggu dengan sifat-sifat yang sebenarnya tidak layak bagi orang berilmu. Yang sifat-sifat itu hanya layak bagi orang-orang jahil. Orang-orang berilmu dia mesti bersifat sebagaimana sifat Nabi Muhammad SAW, sifat para sahabat, dan juga sifat para tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Dan sifat-sifat inilah yang sifat-sifat jahil ataupun perilaku-perilaku orang-orang jahil tidak seharusnya ada pada orang alim. Maka sebelum beliau mengemukakan kepada kita hadis Nabi SAW dan juga asar daripada tabi'in serta tabi'in, Imam Al-Ajurri beliau mengemukakan suatu mukaddimah yang bagi memahamkan kepada kita beberapa sifat yang tidak seharusnya ada kepada kita, orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang yang merentasi perjalanan untuk mencari ilmu. Kata dia, "Faman talabahu lil fakhri war riya." Maka sesiapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu lil fakhri war riya, dengan tujuan berbangga dan juga menunjuk-nunjuk, wal jadali wal mira, dan juga untuk berdebat, wal mira, dan juga bertengkar, wa ta'akala bihil aghniya, dan juga untuk mencari habuan dan makanan daripada orang kaya. Dia mencari ilmu dengan tujuan dapat ilmu nanti, dia dapat menggunakan ilmu itu untuk mencari kekayaan, mencari habuan ataupun
pemberian daripada orang-orang yang kaya ataupun orang berada. Wajala sabil muluk, ataupun dia mencari dengan tujuan untuk dia bergaul dengan raja-raja, wa abna al-muluk, dan juga anak beranak raja, ataupun kita sebut dengan kerabat-kerabat raja. Liana labihi ad-dunya, iaitu untuk dia memenangi ataupun memperolehi dengan ilmu itu habuan-habuan duniawi. Fahuwa yansibu nafsahu ila annahu minal ulama, maka ataupun di mana dia telah menisbahkan dirinya bahwasanya dia seolah-olah dari kalangan ulama, wa akhlaquhu akhlaqu al-jahli wal jafa, padahal akhlaknya masih lagi merupakan akhlak-akhlak orang-orang jahil dan juga orang-orang yang liar. Al-jafa, yakni orang yang al-jafa ini an-nufur, iaitu orang yang tidak jinak dengan Allah dan Rasul, tidak jinak dengan Al-Quran, hadis. Dan sebaliknya dia liar daripada Allah dan Rasul, dan liar daripada perjalanan hidup sebagaimana salafus salih yang terdahulu. Walaupun dia menisbahkan atau menganggap dirinya sebagai alim, tapi pada hakikatnya akhlaknya masih lagi akhlak orang-orang jahil dan juga orang-orang yang berada jauh daripada Allah dan juga Rasul. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia mencari ilmu dengan tujuan yang tidak betul, iaitu dengan tujuan untuk bangga-bangga, untuk riak, untuk bertengkar, untuk berdebat semata-mata untuk mencari kekayaan dengan ilmu, dan untuk bergaul dengan raja-raja, pemerintah bangsawan dan sebagainya. Fitnata likul maftun, lisanul ulama, lidahnya adalah lidah ulama, wa amaluhu amalus sufaha, tetapi amal perbuatannya seperti mana amal ataupun perbuatan orang-orang yang as-sufaha. As-sufaha jamak bersafih, iaitu orang-orang bodoh. Dan walaupun dia mengajar, walaupun dia menyampaikan ilmu, tapi oleh kerana perilaku-perilakunya itu tidak sesuai dengan perilaku orang beralim, maka walaupun kata Imam Al-Ajuri, lisanuhu lisanul ulama, walaupun lidahnya adalah lidah para ulama, tetapi amalannya adalah amalus sufaha, amalan ataupun tidak tanduk orang-orang yang bodoh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam menuntut ilmu ini, supaya kita ini benar-benar bebas daripada orang-orang jahil ataupun perilaku-perilaku orang jahil, maka hendaklah kita menuntut ilmu itu dengan tujuan yang ikhlas, tujuan lillahi ta'ala, bukan dengan tujuan untuk kita berbangga-bangga dengan ilmu, dengan tujuan untuk kita merasakan diri lebih daripada orang lain, dengan tujuan untuk kita bertengkar dan sebagainya, bukan. Sebaliknya kita hendaklah menuntut ilmu dengan tujuan lillahi ta'ala, kerana Allah, untuk kita beramal, beribadah, untuk kita membuang kejahilan daripada diri kita. Kemudian berikutnya, pengarang kitab kita Imam Al-Ajuri membawakan kepada kita hadis Nabi SAW dan diikuti dengan asar para fuqaha, para ulama salafus salih, yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang tidak baik, yang tidak seharusnya ada pada orang yang menuntut ilmu ataupun orang alim. Beliau mulakan dengan hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, "Man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu li ghairillah, dengan tujuan selain daripada Allah, aw arada bihi ghairallah,
ataupun dia menghendaki dengan pencarian ilmu itu selain daripada Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siapkanlah tempat duduknya daripada api neraka. Nah, ini satu ancaman daripada Nabi SAW terhadap ataupun kepada orang yang mencari ilmu tetapi bukan kerana Allah, tidak menginginkan keredaan Allah dalam pencariannya, sebaliknya dengan tujuan-tujuan yang lain. Maka kata Nabi SAW, dia seolah-olah telah mempersiapkan tempat duduknya daripada api neraka. Yakni dia belum lagi mati, tapi dengan perbuatan dia tersebut maka dia seolah-olah telah menyiapkan kediamannya di dalam neraka. Wal'ayazubillah. Hadis ini mengikut pentahqiq kitab kita ini, kata dia isnadul dhaif. Isnad hadis ini adalah dhaif, walaupun sebagaimana kita sedia maklum, jumhur ulama termasuk dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, menyatakan bahawa hadis dhaif berbeza dengan hadis palsu. Hadis dhaif boleh diamalkan, boleh dijadikan sebagai i'tibar, boleh dijadikan sebagai panduan dan sebagainya dalam fadail amal, dalam fadilat amalan. Dan hadis ini turut terdapat dalam Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibn Majah dan sebagainya. Kemudian Imam Al-Ajuri, pengarang kitab kita, mengemukakan lagi hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan melalui Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha wala litajtarru bihil majalis faman fa'ala dhalika fannar. Maksudnya, kata Nabi SAW, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk kamu saling berbangga-bangga dengan para ulama. Saling berbangga-bangga dengan ulama yang lain. Makna nak bersaing. Menuntut ilmu, janganlah kamu menuntut ilmu untuk bersaing dengan ulama-ulama yang lain. Wala litumaru bihi sufaha, dan janganlah kamu menuntut ilmu untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. As-sufaha mana orang jahil, orang yang bodoh. Wala litajtaru bihil majalis, dan janganlah kamu menuntut ilmu untuk menarik perhatian majlis, menarik perhatian orang ramai. Dan dalam Sunan Ibn Majah disebut wala litukhayyiru bil majalis, janganlah kamu menuntut ilmu supaya kamu menjadi orang-orang pilihan dalam majlis, ataupun dalam kerajaan dan sebagainya. Bila ada title, kita melihat masyarakat memberi perhatian, beri pandangan kepada orang alim, lalu pun kita belajar dengan tujuan supaya kita jadi alim, dan nanti apabila masuk dalam majlis, maka majlis, orang-orang dalam majlis akan mempersilakan kita berada di hadapan. Orang dalam majlis akan menyebut nama kita, orang dalam majlis akan begitu begini dan sebagainya lah, iaitu perhatian daripada orang ramai dalam majlis, dalam kerajaan dan sebagainya. Jadi sebab itu jangan kita menuntut ilmu dengan tujuan untuk menarik perhatian orang ramai dalam majlis-majlis. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu untuk bersaing dengan para ulama, saling berbangga-bangga di kalangan para ulama, dan ataupun menuntut ilmu untuk berdebat dengan orang-orang yang
yang Nabi sebut dalam hadis ni as-sufaha, orang-orang yang tidak pandai, orang-orang yang orang awam lah, orang awam ataupun orang jahil, dan juga ataupun dia menuntut ilmu untuk mendapat perhatian dalam majlis-majlis. Maka kata Nabi, faman fa'ala dhalik, barang siapa yang melakukan sedemikian, fannar, maka api nerakalah. Nabi ulang 2 kali. Maka nerakalah, kata Nabi, nerakalah yang menjadi hambuan untuknya di akhirat nanti, wal-iyadzubillah. Kata ulama yang mentahqiq hadis ini, iaitu Syekh Abu Abdullah Adani bin Munir Al-Zahwi, kata dia hadis yang kedua ini hasanun, hadis hasan, hadis hasan. Kemudian dalam hadis yang berikutnya daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba al-ilma liyujari bil ulama wa yumari bis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk bersaing dengan para ulama, liyujari, kata dalam kamus jara ay sayara, bersaing. Barang siapa menuntut ilmu untuk bersaing dengan para ulama yang lain, wa yumari bis sufaha, untuk bertengkar, berdebat, berbalah dengan orang-orang yang bodoh, wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, dan juga untuk menarik perhatian wajah-wajah manusia kepadanya, menarik perhatian manusia kepadanya, adkhalahu Allahu an-nar, nescaya Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Hadis ini mengikut pentahqiq kitab kita ini, kata dia hadis hasan, hadisnya hasan. Jadi jelas bahwasanya dalam menuntut ilmu ini mesti dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, untuk kita mencari hidayah Allah, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, memahami perintah Allah, dan betulkan diri kita, membetulkan amalan kita, betulkan hati kita, betulkan akidah kita. Dan insya-Allah kalau Allah Taala takdirkan kita menjadi ulama, jadilah ulama, menambahkan pahala kita menyampaikan ilmu. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan kita menjadi ulama sekalipun, kita sudah mendapat pahala menuntut ilmu, dan juga kita akan dengan ilmu itu kita mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah, membetulkan akidah kita, membetulkan amalan kita, membetulkan hati kita, dan itu sudah madai, sudah cukup. Tak perlu kita, sebenarnya tak perlu pun jadi ulama, tak perlu pun menjadi ulama, kerana menjadi ulama ini tanggungjawabnya sangat besar. Kemudian berikutnya Imam Al-Ajuri membawakan hadis lagi, kali ini melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu 'ilmuh. Sesungguhnya asyaddun nas, manusia yang paling keras, asyad, paling berat, siksaannya, azabnya pada hari kiamat, alimun, ialah seorang alim, lam yanfa'hu ilmuh, yang mana ilmunya tidak memberi manfaat kepadanya. Ilmunya tidak memberi manfaat kepada dia. Dia banyak ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Banyak ilmu tetapi ilmunya itu menambahkan kesombongan. Padahal kita sedia maklum bahwasanya di antara perkara yang banyak disebut dalam Quran dan hadis sebagai contohnya adalah kecelaan sifat riya, sifat sombong, at-takabbur, ataupun sifat al-fakhr, bangga-bangga. Tapi tiba-tiba dia mengaji,
jadi alim ataupun berilmu tapi masih lagi ada sifat riya, ada sifat berbangga dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa ilmu yang dia pelajari itu lam yanfa'hu, tidak beri manfaat kepada dia. Maka orang sebegitu, kata Nabi dalam hadis ini, di akhirat nanti merupakan orang yang paling berat siksaannya, sebagaimana kita baca dalam asar sebelum ini, di mana salah seorang ulama salafus salih menjelaskan kepada kita bahwasanya jika orang jahil, kebinasaan baginya sekali, tapi bagi orang alim pula kebinasaan bagi dia hanya 7 kali, 7 kali ganda, iaitu orang alim yang tidak mengambil manfaat, tidak beramal dengan ilmu dia. Kemudian Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, pengarang kitab kita ini, dia membawa pula kepada kita asar daripada seorang tabi'in yang masyhur, iaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri dia berkata, ta'awwadhu billahi min fitnatil abid al-jahil wa fitnatil alim al-fajir, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Hendaklah kamu sekalian, ataupun kita semua, memohon perlindungan Allah daripada fitnah yang ditimbulkan oleh al-abid al-jahil, seorang abid, yakni ahli ibadah tetapi jahil. Wa fitnatul alim al-fajir, dan juga fitnah orang alim tetapi jahat, al-fajir. Ataupun dalam bahasa Imam Al-Ghazali, iaitu al-alim as-su', ulama as-su'. Fa inna fitnata, sebab apa Imam Sufyan Ats-Tsauri suruh kita minta daripada Allah, minta lindung agar jangan Allah Ta'ala wujudkan, ataupun jangan Allah Ta'ala izinkan terdapatnya dalam masyarakat kita dua golongan ini, iaitu ahli ibadat tapi jahil, dan juga orang alim tetapi jahat. Sebab apa? Sebab kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa inna fitnatahuma, karena fitnah yang muncul dengan sebab dua mereka ini. Dan fitnah, apa makna fitnah? Dan fitnah ini boleh memberi makna azab, dan fitnah boleh memberi makna kesengsaraan, fitnah boleh memberi makna kecelaruan, dan fitnah boleh memberi makna perbalahan. Itu fitnah. Makna luas sebenarnya fitnah ini adalah luas dalam pengertiannya itu. Karena fitnah yang muncul daripada kedua golongan ini, iaitu ahli ibadat yang jahil dan juga orang alim yang jahat ini, fitnatul likulli maftun, merupakan sumber fitnah. Sumber fitnah bagi setiap orang yang ditimpa dengan fitnah. Boleh dikatakan, jadi kalau ada 100 fitnah, kesengsaraan, kesusahan, azab, hukuman Allah yang menimpa dunia ini, seolah-olah Imam Sufyan Ats-Tsauri ingin menyatakan kepada kita bahawa sumbernya adalah daripada dua. Yang pertama, ahli ibadat yang jahil, dan yang keduanya adalah orang alim yang jahat. Jadi kadang-kadang ahli ibadat orang, kerana dalam masyarakat kita sebagai contohnya, merasakan bahawa semua orang ahli ibadat ini boleh jadikan sebagai panduan. Tapi rupa-rupanya dia hanya rajin beribadat tetapi jahil. Ucapan-ucapan yang dia ungkapkan itu adalah ucapan dari yang terbit daripada kejahilan dia, yang bercanggah dengan Quran hadis, tapi orang terpedaya dengan sebab kedudukan dia sebagai orang yang rajin beribadat. Ini menyebabkan orang tertipu dengan kejahilan dia, walaupun dia baik, iaitu dia orang yang rajin beribadah, tapi oleh kerana masyarakat mempercayai dia, dan lalu dia mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pandangan, dan pandangan dia itu rupa-rupanya bercanggah dengan Al-Quran dan hadis dengan sebab kejahilan dia. Dan yang keduanya adalah orang alim yang fajir, orang alim yang jahat. Ini pun sama juga, orang alim, orang kata dia alim, tak kalah orang alim nak mengeluarkan fatwa, nak mengeluarkan pandangan yang tak betul. Jadi rupa-rupanya dia alim tetapi jahat. Dia makan rasuah, dia tidak amanah dengan ilmunya,
dia mengeluarkan fatwa kerana semata-mata nak inginkan perhatian dan sebagainya. Itu al-alim al-fajir. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, segala jenis fitnah yang ada di muka dunia ini, yang semua orang ditimpa dengan fitnah, maka puncanya adalah daripada dua golongan ini, iaitu abid, ahli ibadat yang jahil, dan juga orang alim yang fajir, yang jahat. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah, pengarang kitab kita ini, bawakan pula kepada kita asar daripada seorang tabi'in. Kalau tadi Imam Sufyan Ats-Tsauri daripada generasi tabi'in, iaitu dia meninggal pada tahun 161 Hijrah. 161 Hijrah. Kemudian yang berikutnya dibawa kepada kita asar daripada Imam Makhul. Imam Makhul, Makhul Asy-Syami Al-Hadzali. Ini daripada kalangan tabi'in yang wafat tahun 112 Hijrah. Tabi'in orang yang sempat belajar dengan sahabat, tempat bertemu sahabat atau tempat menuntut ilmu daripada sahabat Nabi. Apa kata Imam Makhul? Kata dia, innahu la ya'ti 'ala an-nas ma yu'aduna hatta yakuna alimuhum fihim antana min jifati himarin. Sesungguhnya tidak akan muncul kepada manusia keburukan yang dijanjikan kepada mereka ataupun kesengsaraan yang dijanjikan Allah, yang diancamkan Allah kepada mereka, melainkan setelah ulama mereka menjadi antana, lebih busuk daripada bangkai kaldai. Maknanya seolah-olah Imam Makhul ingin menyatakan kepada kita bahawa selagi mana orang alim masih lagi berperilaku sebagai orang alim yang sebenar, sebagai ulama yang sebenar, iaitu ulama yang takut kepada Allah, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Ini ulama as-salihin, ulama-ulama yang ulama-ulama yang baik, ulama yang benar-benar berpegang dengan syariat Allah, yang melaksanakan kewajipan mereka dan amanah dengan ilmu mereka. Tapi kata Imam Makhul, kalau dah ulama sendiri jahat, tidak berperilaku sebagai orang alim, maka pada saat itulah akan terlaksananya janji buruk yang disebut oleh Allah SWT yang akan menimpa satu masyarakat. Jadi kita sebut sekali lagi kata Imam Makhul, innahu la ya'ti 'alan nas, sesungguhnya tidak akan muncul, tidak akan berlaku kepada manusia ma yu'aduna, apa yang dijanjikan kepada mereka, yakni keburukan yang dijanjikan kepada mereka, hukuman yang dijanjikan kepada mereka, hatta yakuna, melainkan pada ketika telah menjadilah alimuhum, orang-orang alim fihim, di kalangan mereka, antana, lebih busuk min jifati himarin, daripada bangkai himar. Jadi kita fahamlah, ini merupakan kinayah orang alim. Orang alim sepatutnya wangi menyebarkan keharuman, tapi alim menjadi lebih busuk daripada bangkai himar. Kemudian dibawakan pula asar daripada Al-Imam Al-Auza'i, Abdul Rahman Al-Auza'i. Ini dari kalangan tabi'in, yang wafat pada tahun 157 Hijrah. Imam Al-Auza'i kata dia, kana yuqal wailun lil mutafaqqihina li ghairi ibadah. Kebinasaanlah bagi orang yang bertafaqquh, mutafaqqihin, orang yang belajar agama, untuk memahami agama, untuk jadi faqih, li ghairi ibadah, tapi dengan tujuan selain ibadat. Dia mengaji fiqh, bukan untuk beribadah kepada Allah, dan mengaji untuk tujuan yang lain, untuk menjadi mufti dan sebagainya. Sebab itu kita sebut dah banyak kali, mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita lah, untuk kita meluruskan niat kita ini dan mencapai
alim dan juga faqih yang sebenar di sisi Allah. Bukan kita nak jadi alim atau faqih di sisi manusia, tidak ada guna pun. Tak ada guna. Kita tak beri manfaat pada kita kalau orang saja panggil kita alim faqih, tapi di sisi Allah Ta'ala kita sebenarnya masih jahil. Jadi tujuan mengaji fiqh ini sebenarnya adalah untuk kita beramal, membetulkan amalan kita. Sebagai contoh, kita mengaji fiqhus salah, fiqh tentang sembahyang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita nak sembahyang. Dan kita nak mengetahui bagaimana salat, bagaimana sembahyang yang sebenarnya. Apa yang sepatutnya kita lakukan dalam salat yang tepat. Sebagaimana Nabi SAW pesan kepada kita lah hadisnya, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tunaikanlah olehmu akan salat sebagaimana kamu sekalian melihat aku menunaikan salat. Tapi kalau kita mengaji salat, kita mengaji salat tapi salat kita masih tak betul. Masih lagi kita buat sambil lewa. Masih lagi kita tergolong di kalangan orang-orang yang mengabaikan salat ataupun tak banyak sembahyang. Maka mungkin kita mengaji fiqh salat untuk kita membolehkan kita menjawab soalan orang lain, menjawab soalan ataupun bolehkan kita bertengkar dengan orang lain, untuk kita digelar orang lain sebagai orang alim, orang ulama, ataupun untuk kita mencari makan dengan mengadakan kursus salat dan sebagainya. Maka itu semua tujuan-tujuan yang tidak boleh ada dalam diri kita lah, hati kita sebagai penuntut ilmu. Jadi kata Imam Al-Auza'i, wailun lil mutafaqqihi dan li ghairi ibadah. Kebinasaanlah bagi orang yang bertafaqquh, orang yang mengaji fiqh tetapi bukan untuk tujuan beribadah kepada Allah. Wal mustahillin al-hurumat, dan kebinasaanlah bagi orang yang sengaja menghalalkan perkara-perkara yang haram bisyubhat, dengan alasan perkara itu adalah syubhah saja. Sebab itu orang alim dia mesti menjauhi dua. Menjauhi perkara yang haram, satu. Yang kedua, menjauhi perkara yang syubhah. Itu orang alim. Orang awam mungkin tak apalah nak buat macam mana. Orang awam, dan mungkin dia tidak tahu hukum, maka dia banyak terlibat dengan perkara-perkara yang syubhah. Tapi orang alim, bukan sahaja dia perlu menjauhi perkara yang haram, tetapi juga dia hendaklah menjauhi perkara-perkara yang syubhah. Jadi begitulah perkongsian kita pada ini. Sebenarnya banyak dalam bab berkenaan dengan akhlak orang alim yang jahil. Orang alim pada panggilan orang panggil dia alim, tapi sebenarnya dia masih jahil. Dan akhlak-akhlak yang sebegini banyak asar yang dibawa oleh Imam Al-Ajuri, dan insya-Allah kita akan sambung lagi. Akan sambung pembacaan kita ini, mudah-mudahan dengan kita banyak mendengar hadis Nabi, akan teranglah hati kita, akan lapanglah hati kita untuk dimasuki oleh cahaya hidayah daripada Allah SWT. Dan juga dengan kita mendengar banyak asar daripada sahabat, tabi'in, tabi'in dan sebagainya, yang menyebabkan kita ni akan bersemangat untuk kita membentuk kepribadian kita menjadi kepribadian para as-salafu salih, supaya kita ini akan berlaku kepada kita hadis Nabi, al-mar'u ma'aman habba yaumul qiyamah. Seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasih pada hari kiamat. Mudah-mudahan dengan banyak kita baca hadis Nabi, bertambah kasih kita kepada Nabi SAW. Dengan banyak kita baca asar sahabat, bertambah kasih pada sahabatlah hati kita. Begitu juga dengan banyak kita baca asar tabi'in, akan bertambah kasih kita kepada tabi'in. Dan begitu juga dengan banyak kita membaca asar tabi'in, akan menambah kasih kita kepada tabi'in. Jadi Al-Imam Al-Ajuri dia hidup dalam generasi yang awal. Jadi sebab itu dia boleh mengungkapkan hadis Nabi, dia mengungkapkan asar sahabat tabi'in, kerana dia hampir dalam 200 tahun saja jarak dia, 280 tahun jarak dia dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan beri manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.